Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Syazmi Hashim. Saya daripada Jabatan Sains Makanan FST UKM. Sekarang saya ingin membentangkan tentang tajuk FYP saya, iaitu pengenalpastian yeast dan perbezaan menggunakan teknik PCR /RFLP. Saya ringkasnya. Apakah kajian ini disebutkan? Kajian ini menumpukan untuk mengenal pasti yeast dan perbezaan yeast menggunakan teknik PCR /RLFP. Apakah itu teknik PCR dan RFLP? Secara dasarnya atau secara ringkasnya, PCR dalam English bermaksud kepada polymerase chain reaction, dan untuk RLFP pula adalah restriction fragment length polymorphism. Dua gabungan teknik sangat luas untuk digunakan dalam penentuan DNA sesuatu. Jadi dalam kajian ini, ia telah digunakan untuk analisis DNA untuk mengenal pasti genus dan spesies yeast dengan lebih cepat. Ia memerlukan beban kerja yang minimum dan data boleh diperoleh dalam masa 1 hingga 2 hari saja. Amplifikasi PCR bagi rujukan spesifik untuk proses pengepastian yeast telah banyak dilakukan disebabkan oleh kemudahan manipulasi relatif dan kebolehulangan semula yang sangat tinggi. Dalam kajian ini, pengenalpastian 14 spesies yeast yang dilakukan menggunakan Premier ITS4 dan Premier ITS1 dan Premier ITS4. Menurutnya, kompleks ITS dan Gen 5.8As adalah merupakan teknik pengukuran yang paling sesuai digunakan untuk mengukur genus atau genera fungi disebabkan boleh ia menunjukkan perbezaan integrasi interspesifik yang lebih banyak. Seterusnya, untuk kajian ini, untuk objektif kajian ini adalah untuk menentukan kepelbagaian genetik populasi spesies Saccharomyces cerevisiae atau Saccharomyces, iaitu yeast tersebut yang dipencilkan daripada sumber buah-buahan tempatan dengan menggunakan kaedah PCR /RFLP. Apakah sampel yang digunakan untuk kajian ini? 13 sampel telah digunakan untuk kajian ini. First adalah semuanya sampel daripada buah-buahan tempatan, which is first nenas, kedua kelapa sawit, ketiga adalah nira nipah, keempat betik, kelima dukul angsat, keenam longgan, yang ketujuh mangga, ke-8 rebung, ke-9 salak, ke-10 jagung, koko, ke-12 rambutan, yang terakhir adalah durian Belanda. Ini semua adalah buah-buahan tempatan di negara Malaysia. Dan kami akan comparekan dengan sampel positif, iaitu kami akan membeli commercial yeast yang digunakan untuk contoh pembuatan roti dan sebagainya, dan kami akan comparekanlah dengan yeast pengekstrakan yeast daripada buah-buahan tempatan tersebut. Seterusnya, untuk kaedah kajian ini adalah pengekstrakan DNA. Yang first adalah untuk metodologi kajian. First adalah 1.0 dalam mengikut dalam poster ini. Pengenalpastian strain yeast itu adalah first metodologi. Dia ada 2 kaedah, which is first pengenalpastian strain yeast, yang kedua adalah pembezaan strain yeast. Untuk dalam metodologi untuk pengenalpastian, first kaedah yang kami gunakan yang kami gunakan untuk penentuan, first pengekstrakan DNA. Pengekstrakan DNA ni seperti anda tengok di poster, menggunakan metod DNC, Registered Blood and Tissue Kit Kiagen daripada USA. Ini adalah kaedah untuk ekstrak DNA daripada yeast tersebut, daripada buah tersebut untuk pengekstrakan yeast tersebut. Dengan tambahan enzim lactase bagi memecahkan dinding-dinding sel yeast tersebut dalam buah-buahan tersebut, dan akan menentukan menggunakan ultraviolet spectrophotometer untuk melihat genom yeast tersebut. Untuk pengenalpastian strain.
So kita akan mewarnakan menggunakan ultraviolet. So ultraviolet ni color dia warna macam ungu-ungu. So kita dapat tengoklah yeast tersebut dari segi genom dia, dari jenis dia melalui menggunakan spektrofotometer. Kedua adalah analisis teknik tindak balas rantaian. Apakah analisis teknik tindak balas rantaian polymerase, iaitu bagi mengenal pasti spesies pencilan yeast yang diperolehi, dan melalui cap jari RFLP dilakukan kepada DNA yang telah dicetak, diekstrak, iaitu daripada primer universal, dan kedua adalah aplikasi PCR. Okey, seterusnya seterusnya kaedah yang kami gunakan untuk dalam metodologi adalah ketiga di sini, ialah menggunakan kaedah electrophoresis gel agarose. Okey, apakah kaedah ini? Kaedah kaedah ini terdapat 3 jenis sampel DNA yang dianalisis menggunakan teknik electrophoresis, iaitu ekstrak DNA, aplikon iaitu produk PCR, dan aplikon yang telah diadamkan oleh enzim pembatas. Dan pada awalnya kehadiran DNA dikesan menggunakan kepekatan gel agarose, iaitu 1% weight over volume. Okey, kemudiannya bagi tujuan pengesahan, aplikon produk PCR di electrophoresis dalam gel agarosa, which is kepekatan 1.4% saja. Okey, proses seterusnya adalah pencerapan jalur DNA dan fotografi. Next adalah interpretasi data. Yang last adalah penjunjukan DNA. Okey, untuk jenis kaedah yang kedua yang kami gunakan adalah pembezaan strain yeast untuk membezakan antara yeast. Yeast ada banyak jenis, antaranya adalah Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces jejuni, dan banyak lagi jenis-jenis yeast. So dari segi ini kami telah menggunakan kaedah pembezaan strain yeast. Okay, first kaedah yang kami gunakan dia sama seperti pengenapastian, iaitu kita ekstrak DNA dulu menggunakan DNC blood and tissue kit reagent daripada USA. Okey, kedua adalah sama saja, kami gunakan analisis teknik tindak balas rantaian polymerase menggunakan PCR atau /RFLP. Dan ketiga adalah pencernaan enzim pembatas. Yang keempat adalah electrophoresis gel agarose. Kelima adalah pencerapan jalur DNA dan fotografi. Yang last adalah interpretasi data. Okey, secara keseluruhannya, keputusan kajian ini telah berjaya dibuat untuk membezakan antara jenis-jenis yeast yang digunakan. Okey, ini adalah keputusan-keputusan dari segi kami dapat dilihat. Keputusan ini, okey, saya zoomkan. Okey, untuk yang pertama, Okey, yang pertama, ini adalah jalur produk aplikasi PCR bagi 14 spesies yeast, termasuk sekali dengan sampel yeast daripada commercial yeast tersebut. Diberikan daripada sumber yang berbeza menggunakan primer ITS1/ITS4. Okey, ini adalah penanda je, which is penanda DNA 100 BP ni adalah negatif. Kalau negatif, dapat kita lihat di sini daripada belah kiri negatif, and then dia akan bergerak secara ni di sampel. Sampel yang last iaitu bacaan 850 BP ni adalah sampel mangga. Bacaan ni dia tally dengan positif yeast tersebut. Okey, yeast positif yeast, iaitu kalau DNA yang negatif dia adalah 100 BP. So di atas daripada 100 BP. So dia dianggap diterima. Okey, ini adalah rajam 6.3. Menghasilkan yeast terhasilkan selepas pencernaan menggunakan enzim pembatas iaitu ALU1. Okey, dia sama juga. Kita dapat tengok dari segi mangga juga yang last adalah 775 BP. Okey, dari segi jalur spesies menggunakan enzim pembatas, yang kedua adalah HIN3.
Okey, sama juga 850 BP. Dan last sekali adalah Raja 65 menggunakan enzim pembatas jenis INFI. Okey, iaitu dapat tengok sini dapat dilihat 385 BP. Okey. Okey, secara keseluruhannya, secara keseluruhan untuk kajian ini dapat disimpulkan sejumlah 14 okey, kejap. Kita tengok dekat table. Okey. Secara sejumlah 14 pencilan yeast yang telah berjaya dikenal pasti menggunakan teknik analisis PCR /RFLP. Okey, polymorphism rantaian DNA jenis Saccharomyces dibezakan melalui penggunaan 4 jenis enzim pembatas. First adalah ALU1, tiga adalah HEY3, ketiga adalah HIM3, yang keempat adalah INI. Okey, endonuclease IN3 tidak berupaya memotong rantau 5.8S iaitu ITS bagi spesies Saccharomyces. Okey, manakala enzim pembatas ALU1 dan INA berjaya melakukan pemotongan terhadap 850 BP amplicon. Okey, tetapi kesemua pencilan menunjukkan corak pemotongan yang sama. Namun begitu, enzim pembatas HEY3 berjaya memotong dua profil amplicon yang membezakan antara Saccharomyces cerevisiae ataupun Saccharomyces paradoxus dan Saccharomyces biennis ataupun Saccharomyces petrinius dan menunjukkan pencilan yeast berada dalam kumpulan spesies Saccharomyces sensu tricho. Seterusnya, empat pencilan iaitu SMK9, SRB11, SS12 dan last sekali adalah SM16 menunjukkan potensi yang sangat baik dalam meningkatkan kualiti roti dan melalui analisis molekular iaitu BLAST. Kesemua pencilan tersebut adalah daripada spesies Saccharomyces cerevisiae yang selalu kita jumpai dalam commercial yeast untuk pembuatan roti, pembuatan bakery atau pastry. Yang membezakan antara pencilan tersebut adalah subspesies di mana SMK9 adalah merupakan Saccharomyces cerevisiae iaitu EC118 dan SRB11 Saccharomyces cerevisiae FJ11 dan SS12. Okey, saya akan terangkan yang SMK9 adalah sampel SMK9 adalah sampel jagung dan yang tadi saya cakap SMK9 adalah sampel jagung dan SRB11 adalah sampel mangga dan SS12 adalah sampel betik dan SM19 adalah sampel nanas. Okey.